Dia bukan jenis ambil langsung abang punya. Tengok langsung abang, ada jambang sikit. Cu, keluarga Nabi. Lah kali skamer. Bukan macam tu. Tapi ini tak tuan-tuan, beberapa tahun yang dulu dah ada orang Arab yang main tipu pasal keluarga Nabi ni. Tuan-tuan masih ingat? Beirut mana tahu? Dah habis dah sapu duit dah. Dia yang dulu tu siap bagi ceramah satu stadium. Lepas tu berapa tahun kemudian lupa, main skema baru pula. Kena pula. Bukan pasal orang Arab hak penipu tu. Sebab cara fikir kita tu. Cara fikir kita. Pasal kita ni suka fikir macam tu. Fikiran kita, kalau orang tu mai-mai wali Allah. Mai-mai keluarga Nabi ada ajaib. Kita tak fikir Allah menyuruh kita beramal saleh dan menghubungkan antara kita dengan Allah. Punya banyak tadi kita sebut Allah suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu kata doa pada aku terima doa kamu. Kita tak seronok semua tu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayudkhuluna jahannama dakhirin. Yang mana sombong daripada doa pada Allah masuk api neraka dalam keadaan hina. Kita tak seronok. Walaupun Tuhan hampa doa kat aku. Kita tak mau. Kita mau pergi cari orang punya. Kita mesti cari satu broker suruh dia doa untuk kita. Bukan tak boleh suruh orang doa. Boleh. Tapi kita semua, macam tu yang saya kata, pergi Mekah tak jadi. Kena pergi jadi kubur. Supaya dikubur, minta orang kubur. Bagi tunai hajat kita. Macam itulah. Amalan-amalan dahulu yang akhirnya membawa manusia pada syirik. Pasal cara fikir kita. Kalau kita fikir daripada awal tak fikir macam tu, hang mai lah siapa pun cerita benda ni, kita tak ada apa-apa. Kita tak apa. Sebab tu tuan-tuan tengoklah masyarakat kita. Cerita sikit lah. Orang yang kaki percaya hantu. Bukan kata saya kata hantu syaitan. Tak ada. Ada. Tapi dia ni apa? Sakit perut, hantu. Pening kepala, hantu raya. Kan? Sakit kepala, hantu ayam. Semua segala hantu telah menjadi sasaran dia. Kita jumpa dia, tuan-tuan jumpa dia lagi 5 tahun pun, macam itulah cerita dia. Tu pun tuan-tuan tengok orang-orang yang baik tuan-tuan. Kalau dia kata dia tu lah anak saya tu siapa buat tahu kat dia kena apa tahu. Lepas tu kita main jumpa 5 tahun ingat habis dah cerita tu. Cerita lain, depa buka kedai pun tak laku, orang duk buat, orang duk lalu tak nampak. Nampak? Punya hebat jin tu sampai boleh lindung kedai tu. Kalau sungguh dia boleh lindung kedai tu, kita nak suruh dia lindung produk Israel. Dia sentiasa, padahal dia tak pernah tanya, kedai masak tak sedap. Kita pi pun tak apa nak lalu makan. Bukan kata tak, hantu tak main pun okey lah terang ni untuk pulau kedai tu. Dia tak ada. Saya bukan menafikan sihir. Tapi itulah cara fikir dia. Bila sakit, otak dia bomoh. Ada orang. Nak menega, cari bomoh. Nak masuk politik, cari bomoh. Ada. Lah ni, broker macam tu juga. Semua keupayaan, kesolehan yang patut kita usahakan, diletak tepi, nak masuk politik. Jom, aku bawa pergi jumpa satu Habib, bagus punya. Dia nanti boleh buat satu doa kan, nanti menang. Macam itulah, nak menega. Otak ni bila mari, broker di tengah ni tentu dah untung. Tiket kapal terbang, nak pergi makan, restoran, semua dapat lah. Dan otak ni berjalan, tuan-tuan. Lagi otak ni dah ada, tuan-tuan akan tengok. Setahun 2 lagi, main pula orang lain scammer, tipu pula. Tapi kalau kita membebaskan diri kita daripada hal ini, kita tahu Allah menyuruh kita doa padanya. Kalau jumpa orang soleh, dia memang soleh, dia doa pada kita, alhamdulillah. Kalau dia nak doa kat kita pun nak kena bayar, apa maksudnya? Dan orang soleh,
Dia tak ada, mai. Siapa nak doa, mai saya doa. Mai. Tuan-tuan tengok hak dalam video tu. Hak Pakistan apa. Salam tu dia duit penuh. Salam sampai bergegang badan tu. Dia jadi macam histeria ke apa. Tapi semua salam tu, salam kena ada duit, baru ada doa. Dia seolah-olah confirm, kalau aku doa, mustajab. Ni, anak murid hak kat bawah ni. Salah seorang wali Allah telah datang ke tempat kita. Ni, hak kat bawah ni. Hak sebut tu pun, ada persen. Dia ada rangkaian ni semua. Hak nak jumpa? Aku bawa. Tapi hampa kena bawa ni sekarang nak jumpa besok. Ini industri perniagaan. Tuan-tuan tengok 2-3 hari ni macam-macam orang cerita. Semua hak skema-skema kebelakangan ini, la samahallah, na'udzubillah, semua ada identiti agama. Yang ada serban, yang ada janggut, yang ada mata bercelak, yang ada sambil tahajud buat live, macam-macam. Ini kalau sekiranya Karl Marx tu memang kafir. Dia hidup, dia kata dia benar. Walaupun dia salah. Karena dia kata religion is opium. Agama adalah candu. Bukan agama candu. Islam tak candu. Orang yang kepala pemikirannya itu tersasul, superstitious minded mentality, otak yang khurafat, yang sentiasa tersasul dengan versi agama. Tapi orang yang belajar agama, rujukan kita Quran Sunnah. Ulama memang kita perlukan mereka, tapi mereka akan bahas pandangan itu atas Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita bagi lesen kepada golongan agama, ulama ni kalau dia kata tak sama dengan Quran dan Sunnah pun, kita kena pakai dia. Kalau Nabi ke kanan, dia ke kiri, kita pergi kiri. Bila dia bagi lesen tu, lesen besar. Kemudian kalau itu yang menyebabkan tertipu. Ramai orang pakai jadi ulama. Yang dulu siapa-siapa saja di negeri dia pakai selok jin, bagus punya bubuh rokok, main Malaysia bubuh serban, bagi mata bercelak sikit, semua orang cium tangan. Hatta golongan agama juga. Sebab ini satu keuntungan yang besar. Modal air liur saja. Mari cakap saja. Cakap. Tak perlu apa. Bisnes yang paling mudah, tuan-tuan. Agama. Mari tayang badan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Habis. Sebab itu Syifa binti Abdillah, dalam riwayat, dia melihat satu orang yang berjalan di pasar, berjalan dalam keadaan tu, Masya Allah, tunduk. Dia kata, laqad ra'aitu Umar bin Khattab. Aku lihat Umar bin Khattab. Idza masya asra. Wa idza takallama asma'. Bila dia cakap, jalan jelas, laju. Bila dia cakap, jelas. Wa idza daraba auja'. Kalau dia pukul, sakit. Tapi dia orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi versi ni, sama versi ni. Versi ni, dia mau versi satu ulama, satu orang pakat mengaku ulama. Hampa ni jenis tak ikut ulama. Jenis tak ikut ulama. Ulama yang dia maksudkan tu ulama dia lah. Sebab tu kita boleh tanya, nak ikut ulama mana? PAS, UMNO, PKR, Bersatu, saya sebut nama parti. Semualah pakat ada ulama belakang. Ulama mana yang nak suruh kita ikut ni? Ulama bukan maksud orang yang tubuhkan persatuan ulama ataupun badan ulama. Ulama adalah orang yang membuktikan penghujahannya berdasarkan ilmu. Kalau tidak, habis orang goreng agama ni. Ada yang pakai serban, ada yang simpan janggut, ada yang bercelak, habis pakai ikut. Harap dia boleh tak ada yang kena lah, mudah-mudahan. Saya dulu ada jumpa satu orang ahli perniagaan yang sangat bagus. Dalam perniagaan, bagus dia punya calculation dia ni. Kira bicara bisnes dia ni. Very good. Tapi dia tengok orang perkenal dia kepada satu ustaz.
Ustaz ni bila orang perkenal kat dia, dia pun pengaruh tengok ustaz ni, Masya Allah, apa semua. Dia bagi ratus ribu kat ustaz ni untuk keberkatannya. Saya bukan kata tak boleh bagi ke ustaz. Boleh bagi kalau kena cara. Lah kali dia tengok ustaz ni lebih mewah pada dia sendiri. Tukang kereta, baju mahal, semua benda kemewahan mahal. Semua duit-duit yang dia bagi tu tak nampak pun membesarkan pusat-pusat pengajian. Dia kata hanya dia invest untuk diri dia sendiri. Then dia mai jumpa saya. Dia cerita macam mana agama jadi macam tu. Saya kata it has nothing to do dengan agama. Itu adalah pilihan. Dia ni ada jawatan lah. Ada gelaran yang saya tak mahu sebut. Pilihan. Kerana itu cara you fikir. Bukan salah bagi pada duit pada orang agama. Hadiah pada orang tak salah. Tapi apabila you berfikir you tak boleh berhubung dengan Allah. Dia yang akan hubung awak dengan Allah. Itu salah. Itu adalah satu benda yang salah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah dan diberikan kurniaan pada kita ilmu dan bimbingan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.